Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Anizam, nombor metrik 051923. Baiklah, insya-Allah pada pertanyaan mulia ini kumpulan kami memilih tajuk sifat wajib bagi Rasul. Sebelum kami membentangkan tajuk sifat wajib bagi Rasul tersebut, saya akan membentangkan serba sedikit mengenai ilmu tauhid. Slide pertama ini menerangkan serba sedikit tentang ilmu tauhid, yang mana saya petik ataupun saya ambil daripada terjemahan Akidah Sanusiyah Ummul Barahin. Baiklah, seterusnya pengenalan ilmu tauhid. Daripada segi bahasa, ilmu tauhid ialah pengetahuan terhadap sesuatu itu adalah satu. Daripada segi syarak pula, ilmu tauhid bermaksud pengetahuan untuk mengetahui penetapan akidah-akidah agama yang didapati dan diketahui dari dalil-dalil di dalam Al-Quranul Karim yang bersifat keyakinan. Menurut Hasyiah Al-Bajuri di dalam kitab syarah kepada kitab Al-Jawhar mengenai ilmu tauhid ni adalah sesuatu itu adalah satu. Manakala tauhid dari segi syarak pula ialah mengesakan Allah dengan ibadat serta meyakini keesaan tersebut pada zat, sifat-sifat dan perbuatannya. Baiklah, seterusnya di dalam syarah Jawharah Al-Tauhid menyatakan makna tauhid adalah suatu ilmu yang mampu memberi kefahaman dan penjelasan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Baiklah, seterusnya tiga perkara asas di dalam ilmu tauhid. Yang pertama, ilmu mengenai ketuhanan, iaitu ianya meliputi ilmu uluhiyah, rububiyah dan nama serta sifat-sifat Allah SWT. Yang kedua, ilmu mengenai kerasulan, iaitu sifat yang wajib bagi para rasul, sifat yang mustahil dan sifat yang harus serta semua perkara yang berkaitan dengannya. Perkara-perkara sam'iyah, iaitu perkara gaib seperti azab kubur, nikmat kubur, mizan, hisab dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Rashdan bin Muhammad Ridwan, nombor metrik 053396. Hari ini saya akan membentangkan dua istilah yang saya telah dapat, iaitu siddiq yang bermaksud benar, dan yang kedua kazib yang bermaksud bohong dan dusta. Dua istilah ini merupakan dapat daripada sifat wajib dan juga mustahil bagi Rasul. Kita mulakan pembentangan saya dengan sifat yang pertama ataupun istilah pertama yang saya berarti adalah sifat siddiq, iaitu bermaksud benar. Menurut kitab terjemahan matan Tauhid Al-Aqidah As-Sughra Ummul Barahin fi Aqaid yang dikarang oleh Abdul Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani mengatakan bahawa siddiq benar, iaitu sesuailah khabar, iaitu informasi daripada mereka dengan kenyataan realitas yang ada. Bermaksud di sini apapun perkara yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah satu perkara yang benar. Ada tiga bentuk siddiq. Yang pertama, benar dalam dakwah minyak tanah ataupun risalah yang dibawanya. Yang kedua, benar adalah hukum yang mereka sampaikan dari Allah SWT yang mereka sampaikan. Antara contoh hukum yang sebab adalah hukum zina, dan hukum riba dan lain-lain. Yang ketiga, benar dalam ucapan yang berkait rapat dengan masalah duniawi. Misalnya mengatakan Zaid telah datang, saya sudah makan, saya membelinya dari Umar dan lain-lain. Contoh berkaitan rapat dengan masalah dunia seperti muamalat. Terdapat juga beberapa kitab yang menerangkan tentang sifat siddiq. Antaranya ialah menurut pengarang kitab Mukhtasar Al-Mufid fi Syarah Jawharah At-Tauhid, karangan Syekh Datuk Nuh Ali Saman berkata bahawa sifat benar itu ialah sebuah cerita yang selaras dengan realiti. Maksud apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah perkara yang benar.
lawan kepada sifat sidik ini adalah bohong, dusta. Pemeliharaan Allah kepada para nabi bermakna bohong itu tidak berlaku. Bermaksud di sini Nabi dan Rasul merupakan seorang yang maksum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara Nabi dan Rasul daripada melakukan sebarang perkara yang boleh mendatangkan pada perkara yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun para ulama menimbulkan sifat benar ini kerana kepentingannya kepada para nabi. Terdapat beberapa ikhtilaf daripada ulama berkaitan dengan sifat benar ini. Kerana mungkin ada setengahnya tidak percayai bahawa para nabi dan rasulnya ada benar, dan ada yang percayai ada benar. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita perlu mempercayai ini bahawa para nabi dan rasul mempunyai sifat benar dalam diri mereka dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu, risalah Islam. Seterusnya, menurut Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Syarah Matan Jauharah Tauhid, kata sidik ini adalah sebuah bentuk muwafaqah atau khabarkan hakikat perbuatan seperti muwafaqah khabar Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sini sidik ini satu bentuk pengkhabaran yang mereka sampaikan kepada kita, iaitu risalah Islam kita untuk dalam mencakap satu masalah yang berkaitan dengan hukum hakam dan sebagainya. Seterusnya dalam kitab sifat 20 dalam ilmu tauhid karangan oleh Hajar Wanya binti Almarhum Tuan Qadi Al-Hajwan Abdul Rahman dari Fatoni. Nama penulis kitab ini saya tidak pasti betul ke tidak sebutannya kerana tulisannya agak kabur dan dalam bentuk Jawi, so tidak pasti pronounce dia tu ataupun sebutan dia tu betul atau tidak. Tapi nama kitab ini adalah benar, cuma nama penulis saja yang jadi kurang pasti cara sebutan dia saja. Beliau berkata dalam kitab ini tersebut, makna benar itu ialah tidak dusta percakapan itu, dan percakapan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah betul dan benar. Dan dalil mukjizat dia itu seperti kayu berbatu dengan nabi dan rasul sendiri yang tahu apa itu mukjizat mukjizat tersebut. Dari sini tahu mukjizat itu kita sendiri telah maklum, kita satu mencari adat, iaitu perkara yang luar batas fikiran manusia, batas panca indera manusia sendiri. Dan tentang panca indera dan tentang mukjizat ini, para nabi dan rasul ada mukjizat ini, dan kita sebagai umat Islam perlu mempercayainya akan mukjizat tersebut. Antara contoh mukjizatnya seperti yang umat Islam gunakan sekarang ini, iaitu Al-Quran Al-Karim yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada umat Islam untuk menjadi panduan dan rujukan kita dalam mengenai berbagai permasalahan berkaitan dengan hukum akam agama Islam. Dalil tentang sifat sidik ini ialah Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Subhanallahul azim. Bermaksud, dan tatkala orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Surah Al-Ahzab ayat 22. Di sini kita melihat benarlah apa yang dikatakan
dalam Al-Quran bahawa para Nabi dan Rasul menyebarkan perkara yang benar dan tidak sama sekali akan mendustakan umat Islam. Jika mereka mendustakan kita, maka kita sendiri tak akan percaya dan kita mungkin akan beralih kepada agama lain. Seterusnya saya akan masuk pada sifat ataupun istilah yang kedua, terdapat iaitu kazib yang bermaksud dusta. Menurut kitab rujukan yang utama kumpulan kami gunakan, iaitu daripada Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi Al-Hasani. Beliau menjelaskan dalam kitab terjemahannya Matan Tauhid Al-Aqidah As-Sughra Ummul Barahin fi Al-Aqaid. Erti bagi sifat kazib ialah iaitu tidak sesuainya informasi yang diberikan dengan realitas yang ada. Maksud di sini ialah seseorang yang mempunyai sifat kazib ini, dia akan menyampaikan satu informasi itu yang tidak berlandaskan apa-apa, tak ada apa-apa daripada yang perkara yang sahih. Mereka just sampaikan saja, tapi realiti dia punya tu luar daripada akal fikiran manusia sendiri. Contohnya macam berita-berita palsu yang ada sekarang ini, kita pun tak tahu akan kesahihan perkara itu dan kita sampaikan saja. Kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita sebut je, kita katakan tuturkan saja apa yang kita nampak, apa yang kita baca semua, tapi kita sendiri pun tak tahu benar atau tidak. Dan jikalau kita tahu pun perkara itu benar ataupun tidak, mungkin kita akan kita akan sembunyikan sikit-sikit, kita akan ataupun kita ubah sikit ayat itu supaya nampak macam benar, sedangkan itu adalah perkara bohong. Dan itu adalah perkara yang dilarang dalam Islam sebenarnya. Saya juga mendapat ada beberapa kitab lain yang menerangkan tentang sifat kazib ini. Antaranya ialah menurut pengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarah Jawharah At-Tauhid karangan Syekh Dr. Nur Ali Saman mengatakan bahawa kazib itu bermaksud berita yang dibawanya tidak sesuai dengan realiti. Apa yang disampaikan itu tidak logik. Kadang-kadang berita itu betul tapi mereka mengubah sedikit agar menjadikan menunjukkan para Nabi dan Rasul ini menyampaikan satu perkara yang tidak logik. Seterusnya, menurut Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Syarah Matan Jawharah Tauhid beliau berkata bahawa khabarnya iaitu tiada mengufaqah khabar itu hakikat perbuatan. Menunjukkan di sini apa yang beliau katakan, perbuatan yang dilakukan, satu bentuk perbuatan yang disampaikan itu bagi mereka adalah tidak benar. Itu tiada sesama sekali dalam ada diri para Nabi dan Rasul dalam menyampaikan dakwah pada umat Islam. Jika ada perbuatan tersebut, maka mereka tidak maksum. Dan jikalau mereka itu tidak maksum, maka apa yang ajaran kita terima selama ini adalah palsu. Dan kemungkinan kita pun akan beralih kepada agama lain yang kita rasa kita percaya, dan ada kalanya benar dalam apa yang kita fikirkan. Itu adalah fikiran kotor dan salah. Kalau kita ada sebab begitu, kita boleh jatuh pada hukum murtad dan kita boleh jatuh hukum munafik dan juga mensyirikkan Allah. Seterusnya, menurut MTS Riyadatul Ulum Kunir Dempet Kabupaten Demak dalam artikel ataupun tesis sebenarnya, bertajuk peningkatan hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak materi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metod pembelajaran kooperatif dengan media.
di dalam itu iaitu kazib itu berarti dusta. Seseorang rasul dan nabi tidak mungkin memiliki sifat dusta ini, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seperti yang saya kata tadi dalam sifat sidik, nabi dan rasul ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melindungi mereka daripada melakukan sebagai perkara yang boleh mendustakan Allah. Dalil yang benarkan sifat dusta atau bohong ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah yakni Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain yakni Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan yakni kepadanya. Surah An-Najm ayat 2 hingga 4. Ayat Al-Quran di atas telah pun menerangkan kepada kita bahawa dusta itu atau sifat dusta itu tidak ada sama sekali dalam diri para nabi dan rasul. Jika memang betul terdapat ada sifat itu, maka mereka tidak maksum, dan kita automatik tak akan percaya akan wujudnya nabi dan juga perkara yang disampaikan oleh nabi. Mungkin kita akan jauh diri daripada Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah mempercayai bahawa para nabi dan rasul mempunyai sifat sidik dan bukanlah mempunyai sifat bohong dan dusta. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Affan bin Muhammad Yunus. Nombor matriks 051942. Jadi untuk istilah ilmu kalam ini, saya akan sambung untuk sifat wajib dan juga sifat mustahil. Bahagian saya adalah sifat amanah dan khianat. Kita akan mulakan dulu dengan amanah. Jadi amanah menurut kitab terjemah Aqidah Sanusiyah Ummul Barahin karya Syekh Muhammad Ibn Yusuf Al-Sanusi. Amanah ini yakni bermaksud terpercaya. Ertinya tiadanya khianat mereka untuk melakukan perbuatan haram atau makruh. Erti yang lain ada 3 poin di tepi ini. Amanah boleh diertikan sebagai terjaganya jiwa raga mereka dari perbuatan yang dilarang, baik haram maupun makruh. Yang kedua, amanah adalah sesuatu yang menancap. Ini bahasa Indonesia, tapi kalau Melayunya adalah melekat. Amanah adalah sesuatu yang melekat dengan kuat, yakni dimiliki dalam hati yang mencegah pemiliknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, amanah juga boleh diertikan sebagai terjaga dari berbuat dosa, ishmah. Okey, seterusnya, menurut kitab 101 Soal Jawab Aqidah, iaitu merupakan terjemahan kepada kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, karangan daripada Syekh Tahir bin Muhammad Al-Jazairi. Di dalam kitab tersebut, dia menyatakan amanah bagi para nabi ialah mereka terpelihara daripada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir dan batin. Hal ini kerana mereka adalah manusia yang terpelihara daripada ribuan jumlah manusia di muka bumi. Seterusnya, sumber yang ketiga daripada kitab Sifat 20 pada Ilmu Tauhid. Okey, jadi kitab ini merupakan kitab kuning tua, akidah daripada Tanah Melayu, karangan oleh Hajah Wan Yah binti Almarhum Tuan Qadi Al-Haj Wan Abdul Rahman daripada Fatani. Dalam kitab tersebut, dia menyatakan sifat amanah ini, ertinya ialah makna kepercayaan Nabi itu tidak mengerja hak Tuhan tegah seperti haram dan makruh. Hanya dia mengerja hak wajib dan sunat. Jadi dia menyatakan bahawa Rasul atau Nabi ini tidak melakukan yang perkara Tuhan tegah, akan tetapi hanya melakukan perkara yang disuruh. Seterusnya, untuk sumber yang terakhir daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jawharat Tauhid, karangan Syekh Dr. Nuh Ali Saman Al-Qudha. Maksud amanah ialah pemeliharaan, dengan makna Allah SWT memelihara zahir dan batin mereka ketika kecil dan besar, sebelum kenabian dan selepasnya, dari setiap amalan yang ditegah sekalipun makruh. Kita akan berganjak pula kepada sifat mustahil, berlawanan kepada sifat amanah, iaitu sifat khianat.
Daripada kitab Terjemah Aqidah Sanusiyah Ummul Barahin karya Syekh Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi, khianat adalah melakukan tindakan yakni termasuk ucapan yang dilarang baik haram maupun makruh, meski pernah diriwayatkan Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri, basuh wuduk berkali-kali, pernah dua kali, kerana itu untuk tasyri', yakni memberi pelajaran syarak dan menerangkan kebolehannya, dan tasyri' seperti itu adalah wajib bagi beliau, yakni baginda lah Nabi. Seterusnya, sumber yang kedua daripada kitab 101 Soal Jawab Aqidah, iaitu merupakan terjemahan kepada kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah sebentar tadi yang telah saya nyatakan dalam sifat amanah, iaitu karangan daripada Syekh Tahir bin Muhammad Al-Jazairi. Sifat khianat ini termasuk dalam perkara yang mustahil bagi para Nabi untuk mempunyainya, kerana sifat-sifat ini dianggap sebagai keji dan tercela oleh manusia. Sumber yang ketiga daripada kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jawharat Tauhid karangan Syekh Dr. Nuh Ali Salman Al-Qudha. Khianat bermaksud berlaku perkara yang berlawanan dengan syarak sebelum kenabian dan selepasnya. Saya akan baca ayat di sini. Andaikan Nabi dan Rasul tidak bersifat amanah, tentunya mereka bersifat khianat, iaitu meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Jika Nabi dan Rasul berkhianat, maka tentunya kita sebagai umatnya juga disuruh mengikuti mereka dengan berbuat dosa dan kemungkaran. Dan perkara ini menyalahi ajaran Islam itu sendiri dan juga menyalahi firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 28 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh, yakni mengerjakan perbuatan yang keji. Maka dirumuskan di sini bahawa seseorang Nabi atau Rasul itu memang mustahil untuk bersifat khianat, kerana seseorang Nabi atau Rasul itu dia memegang satu risalah, tanggungjawab yang besar daripada Tuhan. Dia perlu dan wajib untuk mempunyai sifat amanah. Sekiranya Nabi atau Rasul itu mempunyai sifat khianat, maka memang pasti tiada pengikut dalam dakwahnya ataupun masyarakat yang didakwahnya itu memang akan menjauhi daripada para Nabi dan Rasul itu. Wallahu a'lam daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membantahkan sifat wajib bagi Rasul, iaitu sifat tabligh. Sebagaimana kita tahu, sifat wajib bagi Nabi ini ada 4, iaitu siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Iaitu bahagian saya ialah tabligh. Tabligh ini ialah menyampaikan, iaitu para Rasul wajib menyampaikan wahyu dan yang diamalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang maksud supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan akan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Iaitu sesungguhnya para Rasul ni menyampaikan ada perkara yang para Rasul ini boleh sampaikan kepada kita, dan ada juga perkara para Rasul ni tak boleh sampaikan kepada kita. Contohnya seperti perkara-perkara raib yang tidak boleh disampaikan kerana akal kita tidak mampu untuk memikirkan tentang itu. Dan para Rasul ini hendaklah daripada kalangan manusia. Allah menciptakan Rasul dari kalangan manusia supaya mereka senang mengambil iktibar dan contoh teladan, kerana Nabi tergolong daripada kalangan yang sesama jenis iaitu daripada kalangan manusia. Sedangkan orang kafir pernah minta daripada Allah Ta'ala biar Nabi itu daripada kalangan para malaikat. Yang kedua, hendaklah Nabi itu seorang merdeka, iaitu bebas. Kalaulah Nabi itu seorang daripada kalangan seorang hamba, bagaimana dia ingin memimpin umatnya sedangkan dirinya juga di bawah pimpinan orang. Yang ketiga, hendaklah para Nabi itu adalah seorang lelaki, kerana lelaki ini senang untuk kita bergaul dalam masyarakat. Bagaimana kalau Nabi itu daripada kalangan perempuan, maka perempuan ini susah untuk bergaul dengan dalam masyarakat, kerana ia boleh menimbulkan fitnah dan kejahatan ke atas dirinya. Okey, yang keempat ialah akal yang sihat. Okey, akal yang sihat ni penting untuk para Rasul, kerana para Rasul itu adalah bijaksana dan tidak bodoh. Dan para Rasul ni bebas daripada penyakit-penyakit seperti penyakit cacat dan penyakit-penyakit yang boleh menjauhkan
masyarakat daripada dirinya. Yang sesungguhnya al-kitman iaitu sifat berlawanan dengan sifat tabrih, iaitu bermaksud menyembunyikan. Sesungguhnya para rasul ini bersifat dengan sifat yang tablih dan mustahil bagi seorang rasul itu bersifat dengan sifat menyembunyikan, iaitu al-kitman. Kerana seorang rasul ini tidak menyembunyikan wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala dan tidak melakukan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahawa pembenaran Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahawa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sesungguhnya jika seorang rasul itu menyembunyikan wahyu yang telah diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, berarti rasul itu telah melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan maksiat itu adalah perkara mustahil bagi seorang rasul untuk melakukannya, kerana rasul ini bersifat dengan sifat maksum. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azri bin Abdul Hafiz. Nombor metrik 051910. Dan hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya, iaitu saya akan menjelaskan istilah-istilah sifat fatanah dan juga lawan bagi sifat fatanah, iaitu sifat baladah. Okey, di dalam kitab tua atau kitab kuning ini, dalam kitab terjemahan Matan Tauhid Al-Aqidah As-Sughra Al-Barahin fi Al-Aqaid yang dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi Al-Hasani. Beliau menjelaskan bahawa fatanah iaitu cerdas dan waspada fikirannya menggunakan mendukung dakwah risalahnya. Selain itu, rujukan tambahan daripada pengarang kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarah Jawhara At-Tauhid karangan Syekh Dr. Nuh Ali Salman menyebutkan sifat fatanah ini bermaksud kecerdikan, kekuatan pemerhatian dan hujah yang mampu untuk mendirikan sebagai seorang yang benar mengenai perkara yang disampaikan pada dakwah mereka. Sehubungan dengan itu, pengarang juga ada menyebutkan dalil-dalil mengenai sifat fatanah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, sadaqallahu azim, yang membawa maksud dan itulah hujah, iaitu bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 83. Jadi jelaslah di sini bahawa sifat fatanah ini berkaitan dengan sifat tabligh. Kerana apa? Kerana dalam menyampaikan ajaran Allah, para rasul mesti menghadapi perbahasan dan perbincangan yang sengit dengan musuh-musuh mereka. Jadi dengan sifat fatanah ini wajar bagi mereka melaksanakan perintah Allah. Jika kita amati dan mengkaji sejarah hidup Rasulullah ini, kita dapati baginda seorang yang bijak dan dapat memberi hujah yang kuat. Tidak ada seorang yang dapat menandinginya, iaitu Rasulullah. Sehingga kan kata-kata baginda, iaitu hadis, menjadi hujah yang kuat sehingga akhir akhirat. Okey, selain itu di sini adalah istilah-istilah sifat baladah. Daripada kitab tua juga, menurut Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi Al-Hasani, beliau menjelaskan dalam kitab terjemahan Matan Tauhid Al-Aqidah As-Surah Barahin fil Al-Aqaid, erti bagi sifat baladah itu ianya bodoh. Mustahil bila rasul-rasul itu bersifat bodoh atau tumpul akalnya. Dan dalil bagi sifat baladah ini, maka mustahil bagi mereka untuk memiliki sifat baladah tersebut. Ia dapat diperkukuhkan lagi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199, iaitu khudhifal afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik,
serta berpalinglah, iaitu jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, iaitu yang degil dengan kejahilannya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Anizam, nombor metrik 051923. Baiklah, pada petang ini saya ingin meneruskan pembentangan yang telah kawan saya bentang tadi, yang mana mereka bentang mengenai sifat wajib bagi para rasul. Baiklah, sifat harus bagi para rasul ini juga sebenarnya ada pada semua rasul, kerana mereka juga merupakan manusia. Okey, kita tengok slide yang pertama. Rasul mempunyai sifat harus seperti manusia walaupun mereka digelar ulul azmi. Sifat harus yang dimasukkan adalah lapar, dahaga, mengantuk dan berkahwin, sama juga seperti manusia. Mengapa Allah ini mengutuskan para rasul ini daripada golongan manusia? Kita tengok poin yang ketiga. Tujuan utama Allah mengutuskan para rasul ini dari golongan manusia adalah untuk menjadikan dakwah yang disampaikan berjaya dengan efektif. Maksudnya dekat sini, Allah tu menjadikan para rasul dia ni daripada golongan manusia adalah untuk menjadikan dakwah tu disampaikan dan semua manusia dapat dan percaya bahawa mereka juga boleh buat seperti mana para rasul telah ajar. Contohnya Nabi Muhammad SAW, dia ajar manusia ni solat. Jika kita fikir kalau Nabi Muhammad itu bukan manusia, mesti kita manusia yang lemah ni akan fikir kita tak boleh buat, kita tak boleh solat 5 waktu. Sebab Nabi tu bukan manusia. Kalau Nabi tu bukan manusia, kalau Allah tidak mengutuskan para rasul ni bukan manusia. Jadi dekat situ tiada perbezaan, orang kata apa, tiada perbezaan taraf lah. Jadi kesan dia pada dakwah tu sampailah kepada manusia dan mereka pun boleh buat macam tu. Baiklah, insya-Allah slide yang kedua ni adalah petikan daripada kitab kuning mengenai sifat harus bagi rasul, yang mana tertulis, adapun yang harus bagi sekalinya rasul itu bersifat dengan i'rad syariah, seperti taubat manusia kita, seperti makan dan minum dan tidur dan duduk dan menikah, berkahwin dan berjual beli, tidak kurang pada martabat dia. Baiklah, seterusnya slide yang ketiga, yang mana saya petik daripada kitab terjemahan Akidah Sanusiyah Ummul Barahin karya Syekh Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi. Poin pertama, para Rasulullah sememangnya memiliki atau melakukan perkara serta kelakuan atau watak seperti seorang manusia biasa, yakni al-a'rad al-basyariyah, yang mana ianya tidak mengakibatkan berkurangnya martabat mereka yang luhur. Maksudnya dekat sini, walaupun Nabi ni bersifat seperti manusia, tetapi ianya tidak menjatuhkan martabat seorang Nabi tu. Poin yang kedua, bukti bahawa para Rasulullah ini bersifat jaiz, yakni berperilaku seperti manusia biasa, adalah dapat kita perhatikan melalui kerealitian sifat-sifat itu pada diri mereka, dan sifat-sifat itu tidak mencacatkan atau menjadikan manusia lari daripada mereka. Contoh sifat yang membawa manusia lari daripada Rasul Allah ini adalah Allah tidak meletakkan sakit ataupun sifat gila, penyakit kusta, sopak dan buta pada Rasul-Rasulnya ini. Padahal ianya juga merupakan sifat yang terdapat pada segelintir manusia. Tetapi Allah hanya meletakkan sifat yang sememangnya ada pada manusia biasa kerana terdapat beberapa tujuan. Tujuan dia kat sini adalah, tujuan pertama dia adalah untuk menyebarkan dakwah. Cuba kita fikir, kalau Allah meletakkan sifat-sifat yang gila, yang penyakit kusta, penyakit sopak ni dekat para rasul dia, maka penyampaian dakwah tu susah untuk orang lain terima, sebab orang yang memberikan dakwah tu pun
dia ada penyakit kan, jadi orang semua lari. Dan itulah dakwah itu tidak berkesan lah, macam tu. Baiklah, slide yang terakhir saya ambil tiga petikan ayat Al-Quran. Firman Allah SWT, saya baca maksud saja. Daripada surah Al-A'rad ayat 38, sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa orang rasul sebelummu, dan kami memberikan isteri-isteri dan keturunan kepada mereka. Dalil yang kedua daripada surah Al-Furqan ayat 20, yang bermaksud tidaklah kami mengutuskan beberapa orang rasul sebelummu, melainkan mereka itu juga makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan dalil yang terakhir daripada surah Al-Kahfi ayat 110, katakan olehmu, wahai Muhammad, aku hanya seorang manusia serupa kamu juga, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Daripada dalil-dalil ni jelaslah menunjukkan bahawa para rasul ni juga mempunyai sifat-sifat seperti manusia, yakni tidur, merasa lapar, haus kan. Tapi sifat-sifat tu tidak menjatuhkan martabat para rasul ni sebagai rasul Allah. Wallahu ta'ala a'lam.